Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan muslimin-muslimat, sidang pendengar rumah ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini dan kita masih lagi berada pada ayat ke-7 surah As-Sajdah, dan kita mengambil lagi beberapa poin pengajaran daripada ayat ini. Puan-puan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan puan-puan, pada hari ini saya nak bawakan satu hadis yang dia tidaklah directly related kepada ayat ke-7 ini, namun perkataan ahsana ataupun ihsan ataupun hasan itu membuatkan saya tertarik untuk berkongsi satu hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah rahmatullahi alaih dan selainnya, yang berstatus hasan ataupun hasan dan sampai kepada tahap tahap sahih, insya-Allah. Iaitulah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan hadis ini ada dalam kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullah, yang kita biasa baca hadis ni tuan-tuan puan-puan di Masjid Surau. Saya juga nak kaitkan dengan satu ayat Quran dalam surah Fatir, ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasna al-kitaba allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, iaitu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini menyebutkan 3 golongan manusia dalam kita menerima, kita berinteraksi dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah orang yang menzalimi diri mereka, iaitulah yang meninggalkan peringatan panduan daripada Al-Quran. Mereka yang pertengahan, yang kita kata sederhana, dan yang golongan ketiga yang kita nak capai adalah sabiqun bil khairat. Mereka yang menggarapkan Al-Quran ini dengan garapan yang baik dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan hasil daripada kefahaman, hasil daripada interaksi, hasil daripada dorongan daripada Al-Quran untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan kalau saya boleh balik kepada ayat Al-Quran dalam surah As-Sajdah, Allah SWT apabila Allah mencipta sesuatu, Allah SWT mencipta dengan sebaik-baiknya. Dan apabila kita relate balik kepada hadis tadi tentang ihsan manusia, tadi itu ihsan Allah. Allah menjadikan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ihsan kita sebagai manusia adalah apabila kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, iaitulah perkara-perkara yang meaningless. Bagaimana kita nak buat ini tuan-tuan perempuan? Kita semak balik diri kita, apa yang kita buat dalam tempoh sehari-hari. Kita semak balik 24 jam. Kalau kita biasanya kita record kita belanja apa dalam sebulan, gaji kita contohnya RM3,000. Dengan RM3,000 ni kita belanja apa? Kita beli makanan, kita bayar sewa rumah, kita bayar minyak kenderaan dan sebagainya. Jadi itu adalah amalan bagi mereka yang melaksanakan financial planning. Tapi apakah pula amalan mereka yang melaksanakan time planning? Dalam 24 jam, berapa banyak masa yang kita allocate untuk tidur? Tidur pun kena tidur yang berkualiti, tuan-tuan perempuan. Macam mana kita nak merancang untuk tidur yang berkualiti daripada 24 jam itu? Dan kemudian apakah dia waktu kualiti yang lain untuk beribadat, ibadat khusus, solat, qiyamul lail dan sebagainya, untuk keperluan daruriyat, iaitulah untuk makan,
untuk mungkin berehat dan sebagainya. Dan begitu juga keperluan untuk diri kita dari segi kesihatan, dari segi menjaga kesihatan, tentang makannya, tentang exercise-nya, bersenamnya dan sebagainya. Bagaimana pula dengan pasangan-pasangan kita, berapa banyak masa kita peruntukkan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan pasangan kita untuk kita memastikan rumah tangga yang baik, dan juga bagaimana kita meluangkan masa untuk anak-anak kita dari segi pendidikan anak-anak, sekolah mereka, kerja rumah mereka, bagaimana pula dengan soft skill mereka, bagaimana dengan mindset mereka, bagaimana dengan motivasi mereka, emosi mereka. Berapa banyak masa tuan-tuan dan puan yang kita peruntukkan untuk perkara-perkara seperti ini, yang uh, perkara-perkara yang meaningful, yang mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ataupun adakah kita seorang yang banyak allocate masa kita daripada 24 jam tu, cuba kita lukis sikit pie chart kita, berapa banyak masa kita yang terbuang dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat. Antaranya, kalau kita tahu tuan-tuan perempuan, rakyat Malaysia adalah uh, citizen ataupun kumpulan manusia, penduduk sebuah negara yang banyak menghabiskan masa di media sosial. Saya tidaklah mengatakan bahawa interaksi kita dengan media sosial itu adalah 100% buruk. Ada antara kita yang membuka media sosial namun mendengar pengajian-pengajian Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kuliah-kuliah agama, kuliah-kuliah fiqah dan sebagainya. Ada juga di antara kita yang melayari TikTok, Instagram sebagai medium dakwah, medium untuk mengajarkan perkara baik, mesej-mesej yang baik, mesej-mesej keislaman di dalam media sosial. Tidak nafikan tentang perkara itu, ramai yang mengambil manfaat. Namun ramai juga yang membuang masa kepada perdebatan-perdebatan di media sosial tentang pelbagai perkara, daripada cerita bola, daripada cerita politik, daripada cerita artis, daripada cerita Insta famous, daripada cerita-cerita yang pelbagai, yang sampai setengah perkara yang tidak ada makna langsung, meaningless, tapi berpuluh ribu komen, berpuluh ribu view, berpuluh ribu, ratusan ribu like dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa kita umat Islam ataupun orang kita, orang-orang Malaysia, terlalu banyak meluangkan masa, menghabiskan masa kepada benda-benda yang meaningless. Jadi tuan-tuan perempuan, saya nak ambil kesempatan pada hari ini supaya kita merancang waktu kita. Kita boleh track berapa banyak waktu kita yang dihabiskan di Facebook, di Instagram, di internet dan sebagainya. Berapa banyak masa yang anak-anak kita spend di dalam internet, di alam maya dan sebagainya. Maka kita boleh tengok adakah perkara-perkara yang kita buat itu adalah meaningful ataupun meaningless. Dan kalau kita boleh kaitkan dengan satu aspek yang lain pula, berapa banyak masa yang kita habiskan untuk commute, untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, sama ada kita menaiki pengangkutan awam, berapa jam kita habiskan. Ataupun apabila kita bawa kereta sendiri, berapa jam kita habiskan di jalan raya setiap pagi, setiap petang. Dan macam mana kita nak memanfaatkan masa kita yang kita spend dalam transportation itu meaningful, bermakna. Adakah contohnya sejam setengah pergerakan kita daripada rumah ke pejabat setiap pagi, adakah kita penuhi sejam setengah itu dengan contohnya mendengar muzik yang tidak ada mendengar muzik? Apakah signifikannya muzik terhadap kehidupan manusia, tuan-tuan perempuan? Tuan-tuan perempuan boleh cari kajian-kajian di mana muzik-muzik ini berapa signifikan kesannya untuk menjadikan seseorang pendengar tu lebih baik. Ataupun kita hanya syok mendengar lagu, lirik-lirik tu langsung kita tak hirau. Jadi sejam setengah tu habis, adakah dia meaningful atau meaningless? Ataupun sejam setengah tu untuk kita cuba habiskan bacaan maksurat contohnya. Sama ada kita menghafal ataupun kita buka audio dan kita ikut bacaan-bacaan para asatizah contohnya. Ataupun kita menghabiskan sejam setengah itu untuk kita mendengar kuliah-kuliah tadabbur contohnya. Bukan kata tak boleh dengar lagu yang baik, lagu yang dinyanyikan oleh artis-artis kita yang berperibadi baik dan
lagu-lagu yang berbau mesej yang baik, yang sama ada nasyid ataupun selainnya. Bukan tak boleh dengar, tapi sejam setengah untuk dengar lagu saja, adakah itu meaningful ataupun itu sebenarnya tak mendatangkan apa-apa manfaat untuk kita dalam jangka waktu yang kita telah habiskan sepanjang masa sejam setengah itu. Ataupun apabila kita menaiki MRT contohnya, mungkin kita menghabiskan masa sejam. Sejam tu memang habis dengan kita melayari Facebook, dan Facebook kita pula, kita buat apa? Kita follow figure-figure yang macam mana? Insta famous yang membuat konten yang pelik-pelik, yang tidak ada manfaat kepada nak mengkoreksi hati kita, yang nak menjadikan kita lebih bijak. Saya tidak mengatakan semuanya tak elok, tapi carilah konten-konten yang boleh menambah ilmu kita, menambah maklumat kita, mendedahkan kita kepada data-data yang baru, isu-isu semasa, sesuatu yang boleh membina diri kita, membuatkan kita berfikir, menjadikan kita seorang yang lebih aktif dalam kita berfikir, kita menyedari isu-isu yang berlaku di sekeliling kita, macam-macam isu agama, isu persekitaran, isu pencemaran, isu-isu rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya, yang mana kita boleh mengambil manfaat dan kita menjadikan diri kita seorang yang lebih berilmu dan lebih berinformasi. Informasi yang elok-elok, tuan-tuan perempuan, kita perlu pandai menapis informasi-informasi yang tak relevan. Kita perlu pandai mengelak daripada terjebak ke dalam perdebatan di media sosial yang tidak ada kesudahan, yang bergaduh, troll-mentroll dan perli-memerli, maki-memaki, cela-mencela. Itu adalah semua yang meaningless, yang kita pandai, kita mestilah pandai untuk menapisnya. Maka dalam pada kita menggarap ilmu-ilmu yang penting, jangan sampai kita terjebak kepada perdebatan, pergaduhan di media sosial yang tidak ada manfaat. Namun tidak dinafikan pentingnya kita untuk berbincang, bertukar pandangan dengan kawan-kawan kita di media sosial, sama ada di Facebook, di WhatsApp dan sebagainya. Tapi fokuskanlah supaya ia menjadi sesuatu yang meaningful, yang bermakna. Apabila dah terlalu melirik dan terlalu asyik salah menyalah antara satu sama lain, maki-memaki, maka tinggalkanlah. No point kita spend masa dekat situ. Banyak lagi benda lain yang kita boleh buat. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mesej yang terakhir, apabila kita menghabiskan waktu kita, tuan-tuan perempuan, untuk perkara-perkara yang meaningful, untuk kita membaca maklumat-maklumat tentang agama, tentang fiqh, apabila kita menghabiskan masa untuk mendengar tadabbur Al-Quran, kuliah-kuliah tafsir dan sebagainya, apabila kita menghabiskan masa untuk mencari apakah dia tafsir ayat ini, apakah dia sirah yang berlaku pada zaman Nabi-Nabi sebelumnya, apakah sirah-sirah yang berlaku kepada para sahabat, pada khulafa ar-rasyidin dan sebagainya. Maka dengan kita menyibukkan diri kepada perkara-perkara yang meaningful ni, tuan-tuan perempuan, maka insya-Allah kita akan kurang ada masa untuk melayan perkara-perkara yang meaningless. Artis ni pakai baju apa, public figure tu masak apa, dan Insta famous tu buat apa, pergi mana, ambil gambar macam mana dan sebagainya. Kita akan ketepikan segala maklumat-maklumat yang tidak bermanfaat dan kita akan fokus kepada perkara-perkara yang meaningful untuk kita, untuk self-development, untuk kita melakukan atau melaksanakan tanggungjawab kita dengan lebih baik sebagai seorang individu, sebagai seorang ahli keluarga, ahli masyarakat, dan kita akan sentiasa memperbaiki diri dan menambah kualiti pada diri kita. Dan pada ketika itulah, tuan-tuan perempuan, kita akan menepati apa yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang meaningless, yang tidak ada manfaat bagi kita, dan kita mengambil pengajaran apabila Allah SWT dengan sifat ihsan, Allah SWT memperelokkan, mencantikkan, menyempurnakan kejadiannya, maka kita juga sebagai manusia, ihsan kita adalah pada kita memperbaiki apa yang kita buat supaya ia adalah melibatkan perkara-perkara yang meaningful, yang bermakna, yang berfaedah buat kita, dan kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kita. Jadi tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan penyampaian
pada hari ini bermanfaat untuk kita, dan kita mengambil pengajaran ini untuk kita menjadi seorang yang lebih baik, insya-Allah. Pesanan ini kepada tuan-tuan puan-puan dan juga pesanan kepada diri saya sendiri, banyak lagi perkara yang kita masing-masing perlu perbaiki untuk diri kita, insya-Allah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.